latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Maka dengan lafaz ini, berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia. Daulat Tuanku. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu yang berdaulat. Cabaran pemerintahan beraja berlaku selepas dikuasai British dan Jepun. Namun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Malahan, sehingga kini diiktiraf sebagai raja berperlembagaan. Pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka memiliki kuasa pemerintahan mutlak. Baginda berkuasa dalam pentadbiran perundangan dan kehakiman. Pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka berdasarkan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ini membuktikan kehidupan berperlembagaan telah lama wujud di tanah Melayu. Pemerintahan Kesultanan Melayu diperkukuhkan dengan konsep Islam. Konsep ini menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh besar bagi membina tradisi dan adat istiadat. Ini diteruskan oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa peluasan British, pemerintahan beraja telah menjadi penghalang yang menyukarkan British untuk terus melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada raja-raja Melayu. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat, walaupun terpaksa menerima residen yang dilantik oleh British. Bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan raja lebih kukuh. British hanya menempatkan penasihat. Namun, pentadbiran masih dilaksana oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895
dan Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu 1911. Menjadi bukti pemerintahan Raja berperlembagaan. Penggubalan undang-undang ini antara usaha pembesar dan rakyat untuk menghalang peluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British tidak memindahkan kedaulatan negeri. Negeri-negeri Melayu hanya menjadi naungan kerajaan British. Pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintahan tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Pemerintahan beraja selepas Perang Dunia Kedua. Pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri ini kerana kuasa pemerintahan telah diambil oleh Raja England. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini. Undang-undang ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Merdeka! 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 Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 telah dicapai melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat. Hal ini supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara, kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri-ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara.
Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Pemerintahan beraja merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Pembinaan negara bangsa menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan proses yang bersandarkan muafakat. Sistem ini mesti dipertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara.